Okay, Datuk, difahamkan dah 7 kali Datuk memohon masuk balik UMNO kan. Ya. So apa jawapan dia sekarang ataupun perkembangan tentang isu itu? Okey, sebenarnya 3 permohonan awal dibuat oleh peguam saya secara rasmi, kan? Kemudian permohonan keempat dibuat oleh Laskar Cyber. Mereka mau mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO secara grouping. Tak ada sebarang tindak balas. Kemudian yang kelima, saya sendiri hantar pada Presiden. Yang keenam, sama juga, saya sendiri hantar kepada Presiden. Ada satu perkara lah yang dibangkitkan, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan, telah pun membawa keputusan Jawatankuasa Disiplin. Keputusan Jawatankuasa Disiplin Parti telah meminta supaya, telah mencadangkan kepada MT supaya pemecatan saya dibatalkan. Kerana ketika saya dipecat tu, ada yang bukan MT lantikan ataupun MT yang dipilih telah mengundi sama. Contohnya saya dan Kasim lah. So bila dibangkitkan oleh Tok Mat, pada ketika tu Johari Ghani lah, Johari Ghani antara orang yang membantah lah, walaupun ada kawan-kawan kita macam Datuk Dr. Fuad Zakasi mempertahankan saya. Datuk Johari kata tak apa, kalau Jawatankuasa Disiplin cadangkan kita batalkan pemecatan, kita batalkan pemecatan, lepas tu kita pecat balik. Macam tu lah. Tapi selepas tu tidak ada sebarang keputusan lah. Tak ada sebarang keputusan. Terbaru minggu lepas Datuk mohon balik ni. Yang terbaru minggu lepas lah. Saya rasa itu yang terakhir saya akan hantar surat kepada Presiden yang sekarang lah. Tak ada apa perkembangan tu? Perkembangannya ada? Setakat ni belum ada. Tak apalah, kita bagi masa untuk mereka selesaikan perhimpunan Agung UMNO ni. Kalau tak ada rezeki saya bersama UMNO ni, kita tengoklah keadaan macam mana. Datuk, apa alasan permohonan Datuk ni masih lagi tak diterima? Sebenarnya orang lain tu tak adalah risau sangat, kan? Johari Ghani je yang risau, kan? Saya pun tak faham lah pasal apa dia nak risau. Mungkin dia ada cita-cita dalam parti, dia rasa saya ni ancaman ke apa. Tak apalah. Saya tidak satu bahagian dengan dia. Tapi kalau saya tidak ada dalam UMNO, sebenarnya saya lebih mengancam dia. Sebab kalau saya tidak ada dalam UMNO, pilihan raya akan datang ni, keputusan ni di tangan saya, mana saya nak bertanding. Dan dalam keadaan sekarang ni, kita difahamkan Tan Sri Muhyiddin tidak akan mempertahankan jawatan Ahli Parlimen Paguh, maka tempat kedua yang saya nampak paling cantik sekali lawan dengan Johari Ghani. Itu sepanjang berada di luar UMNO ni kan, berapa tahun ni? Sejak 2018 ke? Ya. Apa Datuk? Setahun lebih sikit. Apa Datuk melihat kedudukan UMNO sekarang ni? Adakah sebarang momentum semakin naik? Ataupun dah naik ke sekat? Atau macam mana? Saya yakin bahawa momentum sokongan rakyat pada UMNO ni merosot banyak. Salah satu puncanya ialah kerana mereka bekerjasama dengan PPBM. Ini benda ni saya dah boleh jangka daripada awal lagi. Sebab kita tak boleh buat kesilapan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, apa yang mereka silap ni, mereka telah pun memberi peluang untuk seorang yang datangnya daripada parti minoriti. Macam Tuan Mahathir, dia parti minoriti, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi bila parti minoriti menguasai mereka yang memegang majoriti, sudah pastilah bila dia tu minoriti, dia akan gunakan apa juga cara untuk membesarkan parti dia, untuk menguatkan parti dia, dan akhir sekali membunuh saingan-saingan dia. Benda ni basic, takkan
kepimpinan UMNO ni tak boleh faham, kan? Itu sebab bila saya bantah kerjasama dengan Mahathir, sebab kita pun dah tengok bagaimana sebelum mereka bekerjasama dengan kita pun mereka dah tunjukkan kepada kita mereka dah mencuri lebih kurang 16 orang ahli parlimen kita. Kita masih tak faham lagi, dan mereka juga cuba untuk mengambil alih MP-MP daripada PKR. Dan selepas saja berlakunya langkah Sheraton, memang nampak 9 orang seberang ke PPBM. Tetapi dari awal lagi kalau kita tengok Mahathir ni dia punya licik dia sebenarnya boleh dibaca. It's really predictable. Sebab dia dah hilang dia punya touch, dia punya political touch, dia punya seni politik ni dah hilang. Setiap langkah dia tu mudah sangat untuk kita predict. Dalam UMNO dia groom beberapa orang untuk menjadi dia punya Trojan horse. Suara dia. Untuk menjadi Trojan horse dia, kan? Kita tengok orang macam Isyamuddin, orang macam Anwar Musa, Syahidan Kasim, ini orang-orang yang bercakap bagi pihak dia. Ghani apa nama ni? Johari Ghani, kan? Johari Ghani pun mula-mula dulu dengan dia, kan? Selepas Syed Mokhtar ambil alih FMT ni, hubungan mereka dah renggang. Syed Mokhtar banyak lebihkan FMT, tak ada lagi utusan, so ada renggang sikit lah. Tu semalam saya ada tengok perdebatan antara Wan Saiful, Syamsul Iskandar dengan Datuk Ashraf Waziri, Dalam tu Wan Saiful cakap, kenapa Perikatan Nasional ni menawarkan wadah baru, kan? Wadah baru untuk rakyat Malaysia, kan? Kenapa nak kena perlu UMNO ke BN tak boleh terima wadah baru yang ditawarkan? Yalah, sebab wadah baru tu luar tabi'i. Kenapa saya kata wadah baru ni luar tabi'i? Dalam mana-mana peradaban demokrasi, majority rules. Tapi wadah baru mereka ni, dia ni bukan hanya ada geng seks luar tabi'i ni, politik pun luar tabi'i. Sepatutnya siapa yang mendapat sokongan majoriti rakyat, siapa yang mendapat sokongan terbesar, berkuasa. Tetapi apa yang dia orang buat ni, parti yang kecil menggunakan kaedah baru, daripada memenangi banyak kursi pilihan raya, menang sikit pun tak apa, tetapi nak mengekalkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri pemerintah, dia beli termasuklah daripada rakan-rakan kongsi dia. Parti kecil dia menang ke atas tiket lambang dia. Bukan, menang atas tiket lambang PKR. Kalau itu hari mereka ni bertanding atas tiket bersatu, huyup habis. Kan? Sebab banyak voters mereka tak boleh differentiate. Mereka nampak BN, mereka nampak PKR, kan? So yang DAP pun dikira PKR, kan? Yang bersatu pun dikira PKR, yang amanah pun dikira PKR. Tapi seolah-olah bersatu atau PKR, dia lupa senario yang berlaku tu, kan? Dia lupa asal-usul orang ni macam mana, kan? Sebab UMNO BN dia hanya menyokong, dia kerja BN tak bekerjasama, tapi seolah-olah sekarang ni lupa, cuba membuat naratif penawaran baru ni. Dia menang 13 kursi saja. Daripada 13 kursi tu hanya 6 je yang sokong dia. Yang masih kekal. Lepas tu Dr. Syarudin pun tinggalkan dia. Dr. Syarudin pun tinggalkan dia. Jadi yang betul-betul dengan dia sekarang ni lebih kurang 5 orang. Yang lain semua curi kursi orang lain. So macam mana kita nak ada ketua kerajaan yang dia punya kedudukan sangat rapuh bila dia membentuk kerajaan? Sebelum ni kita ingat dia membentuk kerajaan dengan 114 kursi. Baru-baru ni Datuk Seri Zahid Hamidi mendedahkan rupa-rupanya Tengku Razali pun tak pernah bagi SD untuk sokong Muhyiddin. Maknanya dia membentuk kerajaan dengan hanya 113.
113 bila mana Nur Jazlan dia 113 seorang mati. So dah tinggal 112. So bila 2 MP mati, Hasbullah dan juga Batu Sapi, kita mesti ada 220. So simple majority dah jadi 111, bukan lagi 112. Okey. Kalau dia tak dapat kuli, dia ada 113 ni dia hilang Nur Jazlan. Dah tinggal 110, 116 sorry, 113 yang dia ada, dia hilang Hasbullah Greek. Bila dia hilang Hasbullah, tinggal 112. Bila hilang Nur Jazlan, tinggal 110. Bila Nazri Aziz, tinggal 109. So hari ini pembangkang lebih kuat daripada kerajaan, dan masih dibenarkan untuk mengetuai darurat ni. Jadi saya rasa mereka ni sebenarnya mereka terlalu yakin dengan membuat penawaran baru dan sebagainya, sebab mereka tahu walaupun mereka dah hilang majoriti, tak ada siapa yang boleh menghalang mereka daripada terus memerintah. Ini satu benda yang bagi saya bertentangan dengan perlembagaan, bertentangan dengan demokrasi. Yalah, itu yang naratif yang diwujudkan. Macam sekarang naratif dia penyatuan emak, PN naratif dia tu. Ini naratif penyatuan ummah ni ini sampah je lah. There is no such thing as penyatuan ummah. Sebab the only way you boleh buat penyatuan ummah ialah semua sekali ummah ni bersatu. Mana pernah PAS nak terima PAN? Macam mana UMNO je yang boleh terima PPBM ni? PAS takkan terima PAN. Lepas tu PAS juga takkan terima PKR. Apatah lagi DAP. MCA pun takkan terima DAP. So you tak payah cerita penyatuan ummah lah. Dia ada dua je, penyatuan menyokong Perikatan Nasional, atau penyatuan menyokong Pakatan Harapan, atau penyatuan menyokong Barisan Nasional. Barisan Nasional. Mufakat Nasional pun bagi saya dah berkubur lah. Sebab masing-masing dah tak menghormati satu sama lain. Kita tanda tangan perjanjian piagam Mufakat Nasional dengan PAS. Umpamanya kita nikah dengan PAS, tapi kita nikah di Thailand. Belum ada ROM. Bila dah nikah di Thailand, sepatutnya balik Malaysia ni register. Tapi belum sempat nak register, bini kita ni dia kahwin dengan jantan lain. Lepas tu register pula tu. So dari segi hukum Islam, kita ialah suami PAS yang sah. Tapi dari segi undang-undang Malaysia, kalau kita kena tangkap basah, kita ada masalah dengan isteri kita ni. Tapi dari segi hukum undang-undang, suami PAS yang sah ialah PPBM. Sebab mereka sudah mendaftar menjadi ahli PN. Jadi bagi saya, kalau PAS tak boleh nak keluar daripada Perikatan Nasional dan menyertai Barisan Nasional, kita lupakan PAS. Tapi tu ada orang PAS ni tersepit. Mungkin dia akan buat turning balik kan. Saya percaya. Saya percaya sebab PAS ni dia ada pakar-pakar strategis dia, Dr. Zudi, yang faham apa yang berlaku di bawah. So kalau dia orang ni sempat meyakinkan, sebab kena tahu juga di dalam PAS juga sudah ada mereka-mereka yang sudah dikompromis. Bukannya UMNO saja, ada orang macam Anwar Musa, ada orang macam Khairi Jamaluddin, ada orang macam Syahidan Kasim, orang macam Hishamuddin Tunusin, yang hati dia, dia punya keahlian dia UMNO, tapi hati dia, mental dia semua dah dikuasai oleh PPBM. Dalam PAS pun sama. Mereka ada Taqiyuddin, mereka ada Khairuddin Aman Razali, mereka ada Dr. Samsuri. Ini semua orang yang dah
berkiblatkan kepada PPBM. Betul nak tanya mengenai keputusan-keputusan yang dibuat oleh parti, oleh UMNO kan. Antaranya menolak kerjasama dengan Bersatu. Ada juga berbincang dengan PKR kan. Apa komen Datuk sekarang? Menolak kerjasama dengan Bersatu tu setahu saya tidak ada kena-mengena dengan perbincangan dengan PKR. Kan? Menolak kerjasama dengan Bersatu tu sebenarnya kerana kita tak boleh tahan. Bersatu ni daripada awal lagi dah kencing kita. Saya dah beritahu awal tak mungkin boleh berjaya. Sebab kita ni UMNO ni majoriti. Bila kita ni majoriti, kita kena ingat belakang kita ada 3.7 juta ahli nak jaga. So kalau you buat kerajaan, bila you masuk saja kerajaan, orang akan gambarkan you punya kuasa sama macam dulu. Sebenarnya tidak. Dengan kuasa yang ada dulu, kita menentukan siapa jadi menteri kabinet. Ini masalahnya, Perdana Menteri pun kita kena bagi yang minoriti. Timbalan Perdana Menteri pun kita tak boleh secure. Betul tak? Kalau betul ikhlas bagi dia orang tak boleh bagi Presiden UMNO jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas tu apa sama juga dengan menteri-menteri. Dia orang pula boleh dapat lebih, sedangkan kita ada ahli parlimen lebih. Dari segi kualiti kementerian, dikencingnya kita kan. Dia baginya semua kementerian-kementerian Cik Ayam ni satu dua lah, Ministry of Defence, kesihatan, itu mungkin okey sikit kan. Tapi itu semua akhirnya menyebabkan kita berada dalam keadaan yang sukar. Menteri Pertahanan terpaksa mempertahankan semua sekali benda-benda yang berkaitan dengan SOP keselamatan. Akhirnya dimaki hamun oleh rakyat. Sama juga yang menjaga Kementerian Kesihatan. Dah tahu kita take over ni dalam keadaan COVID. Mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan dari ketika COVID baru nak melanda, itu pun satu kesilapan besar. Kan? So sekarang ni kita pula jadi mangsa. Peringkat awal tu okey. Sebab apa? Sebab mereka mendengar banyak nasihat daripada Datuk Seri Najib. Tapi daripada pandangan netizen kan, ada hikmahnya. Sebab sekarang ni rakyat nampak menteri-menteri UMNO ni yang menyelah banyak bekerja terlibat dalam COVID secara langsung. Yalah. KJ kan, Datuk Tada kan. Menteri Sukan pun ada bagi juga SOP kan. Banyak yang kata menteri tu sekadar COVID ni banyak di rumah. Cuma kalau kita terus menerus memberikan sokongan kepada kerajaan ni, sedangkan kita dah putuskan kita tidak akan bersama mereka dalam pilihan raya umum ke-15. Kena tahu bahawa bila dia orang dah tahu kita takkan bersama mereka dalam pilihan raya umum ke-15, agak-agak apa yang dia orang akan buat? Mereka akan buat apa juga keadaan yang mereka boleh buat untuk memastikan kita menjadi lemah. Kita tidak mempunyai daya saing untuk menentang mereka dalam pilihan yang akan datang. Pemimpin-pemimpin kita akan dipenjarakan. Kan? Lepas tu kita tengok dari segi keuangan kita pun mereka sekat. Apa tujuan mereka? Mahkamah dah putuskan 2 kali, mahkamah putuskan suruh serahkan duit. Lihat nak serah. Baru ni bila kita ugut dan sebagainya baru nak serah. Kan? Tapi kalau kita betul bekerjasama, kalau mereka ni ikhlas menjalinkan kerjasama dengan kita, perlu ke sampai kita perlu mengugut rakan kongsi kita? Kan? Kau tak pulangkan duit aku keluar. Kan? Perlu tak? Tak perlu. Itu sebab kena ada rakan kongsi yang ikhlas. Kalau kita dah tahu rakan kongsi kita ni kan, memang tak boleh dipercayai. Takkan daripada awal kita nak jadi pemimpin ni, kita mesti ada daya takulan. We must be able to anticipate what will happen. Bila dia orang ni parti kecil, dia akan gunakan kuasa yang dia orang ada tu untuk senangkan dia orang punya pemimpin. Macam sekarang ni kita tengok dana JPM boleh digunakan, bagi 100,000 setiap bahagian, bagi ketua pemuda, bagi ketua Amanda dia, bagi dia punya Seri Kandi dia. Video semalam ni. So takkan tak faham lagi. Ada cawangan UMNO dapat, bahagian UMNO dapat? Tak ada. Sedangkan kita berada di dalam kerajaan yang sama. Tapi Dok, kita dah dengar UMNO BN ni kan, tak boleh bersama dengan BN ni dah lama sebelum bajet itu kan. Nak keluar tak keluar, nak sokong tak sokong. Tapi sekarang dia dah tahu dah masih lagi. Ini masalah dia. Kita ada 43 ahli parlimen. Masalahnya daripada 43 ahli parlimen ni, ramai yang sudah dapat jawatan menteri,
Timbalan Menteri dan juga JLC lah. apa ni, JLC. pengurusi JLC. So the moment dia orang ambil jawatan-jawatan ni, dia orang terikat. Kan? Kita boleh tarik diri. Kalau pilihan raya betul-betul lagi 3 bulan, kita tarik diri, mungkin tak ada masalah. Tapi apa jadi kalau misalnya kita tarik diri sekarang, pilihan raya lagi 2 tahun. Terus tak ada orang keroyok kita. Dalam keadaan tuanku ni memang, walaupun dia orang tak cukup majoriti, mengekalkan. Ini satu benda yang very unconstitutional. Kan? Tapi kita tak ada boleh buat apa. Dulu ada institusi diraja menjadi check and balance kepada kerajaan. Tapi hari ini kita lihat seolah-olah macam, walaupun dah nampak jelas apa ni, mereka hilang majoriti, tetapi masih dilindungi, masih dikekalkan sebagai kerajaan. Itu ada lagi dalam UMNO lah kan, Ya. kolam tu ada satu kolam ni dekat ni lah, geng-geng ni dekat kita dengan apa yang kerja tak dapat, yang kena pencilan kan. Ya. Kalau dia takut kalau UMNO atau BM tanding secara solo kan, kalah. Kalau dengan peringkat terasa kita menang dan dapat bentuk kerjaan bersama. Dia ada naratif tu yang sekarang ni dibawa oleh sekumpulan UMNO ni lah. Takut Dia macam inilah. Dia masalah dia, UMNO ni tak boleh banyak sangat orang yang bodoh. Kan? Punca kita ni pasal ramai yang bodoh. Kan? Kalau UMNO ni banyak orang yang bijak, senang sikit. Kita ada 122 kursi kita bertanding pilihan raya umum yang ke-14. Walaupun kita difitnah, kita diperkatakan dengan pelbagai bentuk macam-macam lah, apa yang dia orang tak cakap. Muhyiddin tak cakap apa pada UMNO ni, kan? Mahdi tak cakap apa pada UMNO. Tapi kita tetap menang daripada 122 kursi, kita menang 40 lebih persen, which is around 54 seats, 54 kursi. PPBM, dia kata dia parti yang memerintah. Kepala otak dia, takkan dia tak boleh faham simple matematik. Engkau bertanding 55 kursi, engkau cuma menang 13 kursi. Itu lebih kurang 28% lebih. Siapa lebih berjaya? BN ke, UMNO ke, ataupun Bersatu? Kejayaan kita hampir 2 kali ganda daripada kejayaan PPBM. Maknanya dari segi orang Melayu boleh terima UMNO tu lebih daripada boleh terima PPBM ketika mereka memfitnah kita. Okey? Kalau kita meneruskan kerjasama dengan PAS, busuk-busuk kalau ikut kenyataan daripada Datuk Tajudin Rahman, kita akan bagi PAS 26 kursi. 26 kursi. Kalau 26 kursi, maknanya UMNO ada 96 kursi untuk bertanding. 96. Situ jangka PAS menang kan? Jangka PAS ni solid boleh menang kan? Tak, maksud dia daripada 122 kursi Melayu, kita bagi kat PAS 26, PAS menang 18. Tapi ada kat Johor PAS tak ada kursi, kat Melaka. So kita akan bagi supaya PAS boleh menang kursi-kursi yang mudah menang ni. So dia orang akan bertanding 26, UMNO akan bertanding 96. Kalau kita bersama dengan PAS. Tapi kalau kita bersama dengan PPBM juga, daripada 96 kursi ni, berapa UMNO nak bertanding? Berapa kursi yang PPBM bertanding? 13, ada 4, 15 tu dah. Dulu dia orang bertanding 55 kursi. Ketika dia orang ni parti tepi jalan, tak ada apa benda pun, mereka bertanding 55 kursi. Sekarang kita nak suruh dia bertanding 13 kursi. Dia nak tak? Tentu tak nak. Dia dah jadi Perdana Menteri. Bila dia berunding pun, dia berunding sebagai Perdana Menteri. Kita pun terpaksa hormat. Bukan setakat hormat, sampaikan kita punya Susah Agung pun dah jadi baruah kepada Perdana Menteri. Susah Agung dululah. Kan? So, bila keadaan ni berlaku, apa akan jadi? Daripada dia menang 13 kursi, busuk-busuk pun mungkin mereka boleh dapat lebih kurang 46 kursi. Dia ambil 46, dia bagi UMNO 50 kursi.
Itu memang kita akan cakap, dia akan cakap, kita bagi you lebih kan, you tak yakin ke you boleh jadi Perdana Menteri, kita bagi you lebih. Tapi katakanlah the best case scenario, semua 122 kursi Melayu ni kita menang dan kita boleh membentuk kerajaan. PAS dapat 26 kursi, UMNO dapat 50 kursi, PPBM dapat 46 kursi. Agak-agaknya UMNO boleh jadi Perdana Menteri tak? Sudah pasti tak boleh. Sebab ketika UMNO ada 13 kursi, ketika PPBM ada 13 kursi dan hanya 6 yang menyokong dia pun, kita terpaksa bagi kursi Perdana Menteri itu pada dia. Kalau dia dah ada 46 kursi. Adakah Datuk Walaupun dapat? Adakah Datuk Walaupun dapat? Tak ada, dan bagi saya ambil. Kalau dia dah ada 46 kursi, boleh tak kita kata kita nak jadi Perdana Menteri pula? Tak boleh. Kalau kita degil juga, apa dia akan buat? Dia akan bawa 46 kursi ni, join dengan lagi 100 kursi yang Pakatan Harapan ada. Lepas tu dia tarik Syamuddin, dia tarik Syahidan Kasim, dia dah ada 148. Kalau dia tarik Anwar Musa, dia tarik Khairi Jamaluddin, mereka dah ada berapa? Tidak ke diorang tu. Bukan dengan DAP, kata harapan DAP tu. Engkau percaya diorang ni tak sanggup? Tak ada prinsip ke diorang. Kalau mereka ni ada prinsip, tak adalah mereka ni duduk jadi ahli UMNO berkiblatkan PPBM. So kalau benda ni berlaku, akhirnya yang berkuasa tetap DAP. Betul tak? Dan ingat, kalau dia tarik 46 kursi dia, kalau dia dapat lagi 4 orang daripada kita, mereka dah ada 50, 150, mereka dah ada lebih 2/3. Mereka boleh pindah perlembagaan kursi-kursi Bukit Bintang, kepadatan penduduk tinggi, situ daripada 1 ahli parlimen boleh ada 3 ahli parlimen. Ini dalam perancangan dia. Pusat Putih daripada 1 ahli parlimen boleh ada 3 ahli parlimen. Kapal. Banyak kawasan. So akhirnya ada 30 penambahan kursi DAP baru. Siapa yang akan berana selepas ni? Benda ni yang menyebabkan saya bantah. Sebab benda ni kita boleh nampak, kan? Kalau tak boleh nampak lagi, payah. Pemimpin ni dia kena tahu bila dia buat sesuatu tindakan tu, apa akan terjadi kesan daripada tindakan dia. Jadi Pakatan Harapan tak sempat buat tu kan. Okey dah dia pergi. Cuba bayangkan kalau itu hari unity government tu berjaya, UMNO dengan PAS tak tarik diri daripada menyokong Mahathir dalam unity government, apa akan jadi? Dia ada 2/3 dan dia boleh laksanakan benda ni. Ya Datuk tengok macam mana sekarang ancaman ataupun itu sebabnya UMNO kena pergi solo. Okey. Sebab saya begitu yakin kalau ketika UMNO difitnah pun UMNO boleh menang 55 kursi. Sekarang orang dah tahu UMNO kena fitnah. Sekarang orang dah boleh bezakan antara UMNO, kerajaan BN, kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan PN. Easily lah 80 kursi ke atas kita boleh menang. Kalaupun kita tak boleh membentuk kerajaan nanti, sangat mudah untuk kita pujuk rakan kita daripada Sabah, daripada Sarawak untuk bersama kita. InsyaAllah boleh cukup kalau UMNO bertanding bersendirian. Itu sebab kita kena go on solo. Kita kena pergi solo. Dan kalau kita bersama dengan bersatu, belum bertanding pun prestasi kita dah tahu lebih teruk daripada pilihan raya umum yang ke-14. 50 kursi je bertanding, takkan kau menang semua. Lepas kita menang seberapa banyak kursi dalam pilihan raya yang ke-15, masa tu baru kita tawarkan pada orang lain untuk bersama kita bentuk kerajaan. Kalau kita tak boleh membentuk kerajaan, tapi nak buat macam mana? Benda ni tak masuk dalam kepala, tak register dalam kepala pemimpin kita. Mereka tidak ada keyakinan. Sebab mereka ni tak berhubung dengan orang kat bawah ni. Orang kat bawah ni punya benci dengan PPBM, dia orang tak faham. Kan? Lagi ada pula yang bercita-cita nak berkawan dengan Pakatan Harapan.
Ini lagi satu Belanda ni. Kalau berlakulah kerjasama dengan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya, keputusan UMNO akan lebih parah lagi. Sebab orang dah tahu macam mana perangai DAP. Ingat, orang boleh ampunkan, walaupun kerajaan sekarang ni lebih teruk. Orang nak cari makan pun susah, kan? Nak makan pun susah. Bukan cari makan pun susah, nak makan pun susah. Dia tentukan sektor ekonomi mana boleh buka, mana boleh tutup. Betul tak? Betul. Tapi orang tak lupa apa yang dia buat 22 bulan. Kau ingat orang Cina yang meniaga kebanyakannya, mereka tak boleh faham di bawah kerajaan mana mereka hidup sengsara. Mereka punya business drop semenjak Pakatan Harapan. Datang Perikatan Nasional ni lebih kurang macam Pakatan Harapan 2.0. Sama je. Itu sebab baginda Tuanku Raja Salman tak mau jumpa Muhyiddin. Cuma Malaysia tak keluar lah, tapi Singapura keluar, kan? Singapura, reporter mereka melaporkan, dia punya news melaporkan bahawa Raja Salman sangat kesal dengan apa yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan, dan dia tahu bahawa kerajaan Pakatan Harapan hari ini berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Menteri Dalam Negeri ketika tu siapa? Perdana Menteri sekarang. Itu sebab dia tak layan. Bila Menteri Haji pergi bagi 10,000 kota pun, apa dia orang buat? Terus pecat. Itu bayangkan berapa marahnya Raja Salman dengan Malaysia. Ya. Tu cakap hari PRU 14 tu BN kalah sebab mak kan. Ya. Pakatan Harapan tu. Tapi masa tu kan, persepsi fitnah tu tak delivery dengan baik kan, seperti sekarang ni. Yalah, dulu Datuk Seri Najib pun tak berapa nak menjawab. Sekarang ni dia menjawab kan. Nampak apa macam contoh-contoh apa dasar ekonomi dia bagi. Dia macam gini. Apa pandangan tu? Rakyat Malaysia ni mengundi pada PRU ke-14 dengan menggunakan emosi, bukan guna otak. Kalau dia orang guna otak, dia orang tak macam ni. Bila dah biasa senang, kadang-kadang bila datangnya GST, harga barang naik, itu beri kesan pada emosi. Dia balas dengan retaliate pada kerajaan. Dan itu sebabnya bila pembangkang mengeluarkan cerita-cerita tentang 1MDB 2013 lagi, benda dah keluar, dah masuk PSC, dah selesai. Tetapi bila Tun Mahathir, orang yang pernah jadi 22 tahun Perdana Menteri, yang orang anggap sebelah kononnya seorang Perdana Menteri yang hebat, berapa pemodenan, kan? Dia tak tahu yang setiap bangunan yang dia buat tu semua sekali kroni dengan anak-anak dia yang buat duit, kan? Nobody knows, kan? Tetapi bila dia sebagai seorang Perdana Menteri 22 tahun dengan pengalaman, dengan ramai orang pernah bekerja bawah dia, sudah pastilah sudah pasti ianya memberi kesan. Itu pun nasib baik hanya 25% orang Melayu yang bersama dengan Pakatan Harapan. Barang tak turun pun, harga barang tak turun. Sama ya, tak turun pun. Betul tak? Dan akibat daripada kita tukar balik dari GST kepada SST tu, orang buat black market bertambah balik, orang lari daripada cukai bertambah balik, orang melakukan aktiviti pemindahan harga bertambah balik, pendapatan negara lebih kurang 30 bilion satu tahun kurang. Dan ni menyebabkan apa dia orang buat, pinjam sana pinjam sini pun masih tak cukup, kan? Dan bila tak cukup tu, akhirnya apa yang Najib bagi dulu pun satu persatu ditarik balik. Jadi orang mula question, kau dulu kata Najib ni pencuri, tapi bila Najib jadi pencuri, Najib boleh bagi macam-macam pada rakyat. Engkau orang kata kau orang bersih, tapi dikala engkau orang kata kau orang bersih, engkau curi balik apa yang Najib bagi pada rakyat. Itu yang rakyat berubah. Rakyat berubah. Bagi saya simple lah. Fitnah tu sebenarnya memainkan peranan yang paling besar. Orang kata Najib
mencuri duit 1MDB. Sampai sekarang tidak ada bukti. Sampai sekarang dalam kes SRC, semua sekali saksi-saksi pendakwaan mengatakan Jolo arahkan tu, Jolo arahkan ni. Tapi mereka dah jadi Perdana Menteri, penjenayah yang duduk dekat hutan mana pun, duduk negara mana pun boleh dibawa balik, orang militan duduk dalam kem pemberontakan mana pun kita boleh bawa balik, boleh tangkap, boleh bom. Jolo sampai sekarang muka beruang dah jadi seladang ni, sampai sekarang boleh buat video lagi. Tak boleh bawa balik. Kau fikir kerajaan Malaysia ni bodoh sangat tak tahu Jolo di mana? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Sebab apa dia tak nak bawa balik? Sebab kalau dia bawa balik, terbongkar semua cerita bahawa the main culprit is Jolo. Siapa kayakan bapak Jolo? Mahathir. So kalau orang yang kayakan bapak Jolo Mahathir, kau rasa Jolo ni tak ada sebarang hubungan, tak ada kaitan dengan Mahathir. Hari ni dah terbongkar bahawa Jolo bekerjasama dengan ZT untuk membawa masuk duit banyak. 2009 lagi tau dia orang dah bekerjasama. Sedangkan masa tu baru TIA tu tukar kepada 1MDB. Sebenarnya orang di PM. Nampak tak? Dan lepas ni akan ada pendedahan yang lebih besar. Tok, saya selalu tengok live Datuk hari itu saya terdengar Datuk cakap pasal peguam Datuk Seri Najib bin Syafiq Abdullah jadi tuduh rasuah, ambil Datuk Seri Najib bagi rasuah ke 9 juta untuk menjadikan Datuk Anwar. Itu yang 9 juta ke apa untuk apa menjadi peguam pendahuluan raya untuk Seri Anwar. Tak, ini kita kena faham. Datuk Seri Najib dah cerita yang nak sangat Anwar ni masuk penjara ialah Mahathir, sebab dia takut Anwar ni akan jadi Perdana Menteri dan Anwar akan balas dendam. Jadi Datuk Seri Najib pernah cerita bahawa satu hari dia dipanggil oleh Tun Mahathir ke Yayasan Kepimpinan Perdana. Dia sampai-sampai Tan Sri Syafiee dah ada di situ. Dan Tun Mahathir arahkan, walaupun dia bukan Perdana Menteri, ini kepala gila Mahathir ni, dia lupa dia dah bukan Perdana Menteri. Dia arahkan Perdana Menteri untuk lantik Syafiee sebagai pendahulu raya kanan. Macam mana dia arahkan supaya Tommy Thomas lantik Gopal Sirap untuk kenakan Datuk Seri Najib. Begitulah dia arahkan. Tapi mesti dia ada kata dua Datuk Seri Najib. Kalau tak nak, kalau you tak nak ni mesti dia macam ni lah. Siapa yang kerja bawah Mahathir dia tahu. Kalau ingkar kata-kata Mahathir, maka dia akan dijatuhkan. Itu sebabnya Datuk Seri Najib ni dijatuhkan oleh Mahathir, sebab dia dah tak boleh tahan. Satu kali, dua kali arahan Mahathir ni bolehlah dia ikut. Contohnya macam PPP 21 tahun kita bagi power producer, independent power producer ni, IPP kita bagi kepada kroni-kroni Mahathir dapat. Syed Mokhtar, Genting Sanyen, YTL, Ananda Krishnan, Tanjung. 4 syarikat ni saja 21 tahun nilai subsidi gas yang dia orang dapat, nilai dia 155 bilion. 21 tahun 155 bilion tau. 155,000 juta ringgit. Itu nilai subsidi. Belum kira lagi dia orang ni dia supply tenaga kepada pada tenaga nasional 8 sen lebih mahal daripada apa yang disupply oleh TNB sendiri. Berapa banyak margin keuntungan tu. Itu sebabnya diarahkan supaya 1MDB tubuhkan syarikat, anak syarikat bernama Edra Energy untuk ambil alih IPP ni. Kita dapat ambil alih syarikat milik Ananda Tanjung. Kita ambil alih syarikat milik Genting Sanyen.
Cuma YTL dengan Semotor tak nak jual. Baru 2 kita ambil alih, kita menguasai 14% daripada penjanaan tenaga elektrik negara. Kita dah berjaya turunkan buat kali pertama awal 2015. Kita berjaya turunkan tarikh elektrik. Cuba bayangkan kalau strategi Datuk Najib ni berjaya. 50% penjanaan kuasa dijana oleh TMB, 50% lagi dijana oleh 1MDB melalui Adra Energy. Kalau berjaya, siapa yang dapat manfaat? Rakyat. Tarikh elektrik akan turun. Kan? Dan kalaupun 1MDB buat duit, 1MDB is 100% belong to the government. Maknanya segala keuntungan itu akan dipulangkan balik kepada rakyat. Rakyat juga dapat manfaat. Tapi Mahdi tak boleh terima. Bila YTL tak dapat projek, tak dapat sambung kontrak, dia punya tu, kita nak beli, dia tak nak jual. Bila bid harga, 1MDB bid harga 1 sen lebih murah daripada dia orang. Dan 9 sen lebih murah daripada TNB. Daripada dia orang 9 sen, 1 sen lebih murah daripada TNB. Mestilah Adra Energy menang. So dia orang punya penjana kuasa elektrik jadi bersih buruk. Mesti dia marah. Dia marah, dia mengadu kat siapa? Dia mengadu kat bos dia. Bos dia siapa? Mahathir. Kan? Kenapa dia mengadu kat Mahathir? Kita sendiri boleh fikirlah. Kan? Mahathir ni dia tak ambil rasuah. Tapi tak ada seorang pun anak dia jadi jutawan. Semua billionaire. Kan? Dia tak makan rasuah. Kan? Tapi tak ada seorang anak dia yang jutawan. Semua billionaire. Kau faham tak faham ni? Atas dia. Tok. Okey, ni nak menjelang kalau nak menjelang PRU kan. PRU. Setiap pakatan ataupun organisasi tu mesti ada nak mengumumkan nama bakal Perdana Menteri dia. Ya. Kalau PN itulah Nasri Muhyiddin. Ataupun mungkin Dr. Sri Azmi kot pada kan. Kalau Pakatan Harapan Dr. Sri Anwar Ibrahim. BN siapa tu? Naratif kita mesti nak main naratif satu. Dia macam ni lah. Saya sendiri pun banyak cakap benda ni. Bila kita nak masuk pilihan raya, kita kena ada strong candidate untuk menjadi calon Perdana Menteri kita. Kalau Datuk Zahid masih lagi menjadi Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional, saya yakin UMNO tetap memenangi kursi paling banyak. Okey, tetap akan menang kursi paling banyak. Cuma dalam keadaan rakyat dah boleh menilai 61 tahun zaman BN, 9 tahun zaman Datuk Najib, 22 bulan zaman Mahathir, 1 tahun 1 bulan zaman Muhyiddin. Rakyat boleh menilai yang mana lebih baik, ataupun Anwar Ibrahim. Kan? Rakyat boleh menilai. Kalau letak Datuk Zahid sebagai calon Perdana Menteri kita, bukan kata tak boleh menang. Menang tu boleh, tetapi saya yakin dalam keadaan hari ini, bila orang India, orang Cina sendiri pun dah mengakui bahawa dalam banyak-banyak Perdana Menteri yang kita ada ni, Datuk Seri Najib still the best. Saya yakin kalau Datuk Seri Najib lah yang memimpin Barisan Nasional, peluang kita untuk memenangi lebih banyak kursi lebih cerah. Itu je. Maknanya Datuk Zahid boleh, Datuk Najib boleh. Maknanya Datuk Zahid kena berlapang dada lah. Dia perlu bagi laluan kepada Datuk Najib jaga BN, dia jaga UMNO. Tapi macam mana tu Datuk Seri Najib masih dalam tempoh rayuan untuk mahkamah. Dia mengejar masa kan ni kalau ada. Habis kau ingat lepas ni Datuk Zahid tak kena? Yalah kan, dua-dua ni kan. Siapa juga yang menentang Muhyiddin ni tetap akan kena. Yalah, mungkin dia tak boleh. Kau tunjuk macam aku kan. Aku ni confirm akan kena. Tapi apa kesalahan aku buat? Makan rasuah? Tak. Aku report polis pasal aku report polis pasal Amhari mengaku dalam mahkamah dia terima rasuah. Aku report polis supaya tindakan dia ambil. Aku yang nak kena penjara. Sama juga petang ni pukul 2 petang. Aku report polis pasal Yu William ni orang yang
melanggar yang rem Syed Daniel, kenal arwah Syed Daniel? Yang keluar gambar dia. Yang keluar gambar dia ni, tak keluar gambar Yu William ni langgar Syed Daniel, tak keluar. Kerana ketika kejar-mengejar ni, isteri Yu William duduk dalam kereta merakam. Bila dirakam, so bila polis tahan Yu William, polis tahan sekali isteri Yu William, tahan sekali handphone dia orang. Ketika 3 hari dalam tahanan, tiba-tiba keluar gambar Syed Daniel pegang bat pimpong, baseball bat, kan? Seolah-olah macam Syed Daniel yang menyerang Yu William. Masa tu orang marah dengan Yu William, dan orang marah kenapa dia tidak didakwa lagi. Betul tak? Tiba-tiba ada satu pihak di dalam pasukan polis di Diraja Malaysia yang menahan isteri Yu William dan Yu William, yang menahan handphone tersebut, mengeluarkan salah satu daripada screenshot. Video tu panjang, video tu tak dikeluarkan, tapi hanya screenshot yang nak memburukkan arwah ni, seolah-olah arwah yang menyerang. Jadi aku report polis ke atas IGP dan juga ke atas pegawai penyiasat, kerana aku yakin ini kes berprofil tinggi. Semua orang nak tahu tentang kes ni. Kalau tanpa kebenaran IGP, video ni tak boleh keluar. So video ni keluar, ni screenshot ni pun keluar, nak meredakan kemarahan orang terhadap Yu William dan nak menggambarkan seolah-olah arwah Syed Daniel ni yang bersalah kerana menyerang dengan bat pimpong. Kenapa tak keluar video penuh yang mana Yu William ni melanggar kereta tu, lepas tu dah langgar kereta, ambil rampas kunci kereta. Dia siapa nak rampas kunci kereta Syed Daniel? Kenapa tak keluar semua? Bila dia rampas kunci kereta, kalau akulah kena rampas kunci kereta, aku tak buat macam mana Syed Daniel buat. Pergi belakang bonet, ambil beg tu dan cuba nak pukul bonet. Sebab kalau kita tengok gambar tu, dia bergerak ke arah center of the car. Maknanya dia nak pukul beg tu kat kereta saja. Kalau aku akan pergi kat William tu, aku pelangkung kepala dia. Betul tak? Engkau siapa nak tiba-tiba rampas kunci kereta aku? You do not have the right. Betul tak? Aku report polis supaya polis siasat. Aku pula kena dakwa menghina penjawat. Petang ni kena pergi mahkamah. Itu yang pakai kod tu. Jarang pakai kod ni, kan? Aku buat kod ni untuk pergi mesyuarat kabinet je. Okey lah sekali tu. Pasal darurat je lah. Semalam Datuk Datuk dia asal cakap, apa nak takut? Dulu darurat tahun 1999, 2 tahun tak ada sidang parlimen, kan? Apa pandangan tu? Pertama sekali, Taqiyuddin ni ambil undang-undang. Tapi tak tahulah, pasal dah sedap, mungkin dah kenyang sangat, dibela di Hamzah oleh Azmin ni. Sebagai seorang pengamal undang-undang, dia perlu tahu pertama sekali, Perdana Menteri yang ada majoriti saja berhak memberi nasihat untuk mengisytiharkan proklamasi darurat pada kebawah dulu tuanku yang ada majoriti. So pertama, dia orang tak ada majoriti. Kedua, bukan setakat ada majoriti, proklamasi darurat itu sendiri di bawah sekali ada menyatakan di bawah perkara 150, proklamasi ini harus dibentangkan di dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat, dan kemudian dibentangkan di Dewan Negara. Berlaku tak berlaku? Tak berlaku. Okey. Ketiga, saya nak beritahu, keadaan mana yang bolehkan darurat diisytiharkan? Okey. Pertama, kalau kita diserang, ada ancaman keselamatan. Contohnya macam komunis, kita buat darurat. Konfrontasi Indonesia, kita boleh buat darurat. Okey? Ada tak negara-negara lain serang kita sekarang ni menggunakan senjata? Tak ada. Nombor 2, apabila berlaku ancaman ekonomi. Ada tak negara kita diserang ekonomi oleh George Soros ke macam tahun 97? Ada? Tak ada. Ketiga,
Sekiranya berlakunya bukan usulan kaum, dia panggil gangguan ketenteraman aman, ketenteraman awam. Ada tak berlaku macam tahun 1969? Orang Melayu, orang Cina bergaduh. Tak ada. Ada tengok orang Melayu bunuh orang Cina bunuh orang Melayu? Tak ada. So mereka tidak ada sebarang sebab untuk mengisytiharkan darurat. Tak ada sebab nak isytihar darurat. Pandemik ni tak boleh digunakan untuk isytihar darurat. Tak boleh. Lebih-lebih lagi Malaysia ini kita dah boleh buat PKP, PKPB, PKPD, PKPP. Tak perlu pun darurat. Boleh buat ni. So apa tujuan darurat tu? Sebenarnya yang darurat tu ialah Muhyiddin. Dia dah tak ada majoriti. Dia takut benda tu disahkan dalam parlimen, maka dia isytiharkan darurat. Tu cakap ni tu 100,000 tak beritahu. Peduli apa? Kan? Itu pun salah. Kan? Jangan ingat dia menteri undang-undang, dia boleh define benda ni mengikut cita rasa dia, mengikut kehendak bos dia. Tak boleh. Kan? Suka-suka dia je. Benda salah kau buat, kau kata, oh ini kau tak boleh petikai. Petikai 100,000. Ingat kerajaan bapak dia ke? Pasal proklamasi darurat, pasal dia kata ni untuk COVID je. Apa dia tak boleh petikai. Malaysian are not stupid. Kau cakap macam mana pun, rakyat tahu bahawa darurat ini bukan kerana COVID. Darurat ini diisytiharkan kerana Muhyiddin sudah hilang majoriti. Kalau tidak diisytiharkan darurat, maka terpaksa dilantik seorang Perdana Menteri baru atau dibubarkan parlimen. Itu je. Tak kisah. Jangan bimbang bro. Ini kerajaan ni tak akan lebih daripada 6 bulan setengah. Okay tu, last sebelum kita ni kan. Okay, Datuk ni berada di luar UMNO kan. Lepas tu memang lantang suara. Mungkin ada mana-mana parti yang menghampiri dia tu. Ada menawarkan tu Datuk masuk. Setakat ni Alhamdulillah lah. Setakat ni Alhamdulillah. Semua tahu bahawa kesetiaan aku kepada UMNO. Tak ada kepancingan dan Pakatan Harapan. Setakat ni semua orang pun tahu. Kalau ada orang cuba approach aku last kali, aku punya kesetiaan juga pada Datuk Seri Najib. Sebab bukan pasal apa lah kan. Tak ada orang lain lebih baik daripada Datuk Najib untuk kembali berkuasa menyelamatkan negara hari ini. Tak ada orang yang boleh pulihkan ekonomi, orang yang boleh bawa masuk balik foreign direct investment, orang yang boleh memulihkan bursa saham Kuala Lumpur, orang yang boleh memulihkan mata wang kita, orang yang boleh membuat pertumbuhan ekonomi kita kembali gemilang, orang yang boleh mengurangkan kadar hutang kita. Kau tahu tak sekarang ni hutang kita berapa? Hutang kita sekarang 62%. 62% berbanding KDNK. Zaman kita dulu memerintah, kita punya kadar hutang shilling dia tak boleh lebih 55%. 2015 kita lebih kurang 54% lebih. 2016 kita berjaya turunkan kepada 52% lebih. 52.7. 2017 kita berjaya turunkan kepada 50.8. 2018 suku pertama tu dah turun kepada 48% lebih. Tiba-tiba bagi kat Lim Guan Eng dengan Mahathir, habis. Dia pinjam Panda Bond, dia pinjam Samurai Bond, diterbitkan bond, dia pinjam sana, pinjam sini. Last kali apa jadi? Hutang kita melebihi 1 trilion. Jarah Petronas lah. Jarah Petronas, jual aset-aset tabung haji khazanah. Tapi Datuk Seri Najib jual hampir 50%. Ya. Tapi masa tu rancak ekonomi dengan kita punya pertumbuhan ekonomi 2017 nombor 3 paling tinggi di dunia. Projek banyak satu jalan rancak. Dikala Amerika ni 1-2% pertumbuhan ekonomi kita 5.9 behind China. China 6.7. Paling tinggi sekali 2017 Filipin 6.9.
Okey dok. Okey kan. Ya. Anda kata Datuk masih tak diterima oleh UMNO kan. Ya. Kalau Datuk nak buat parti baru ke haluan, macam mana Datuk nak bawa? Kita tengok keadaan. Kalau misalnya UMNO bertanding semua 222 kursi, maknanya BN bertanding semua 222 kursi bersama dengan GPS, kan? Mungkin kita bagi laluan lah kepada diorang ni, tak ada ganggu lah. Kalau katalah saya nak bertanding bebas sekalipun, mungkinlah tempat Jogani. Macam kat Sabah tu lah. Kan? Tapi apa ni, kalau misalnya mereka ni teruskan kerjasama, sebab sekarang ni kita tak certain lagi. Diorang kata diorang tak nak kerjasama, tapi masih lagi berada dalam Perikatan Nasional. Betul lah. MKT dah pergi pusat MKT dah putuskan. Tapi masih lagi berada dalam Perikatan Nasional. So, kalau misalnya mereka ni berterusan begini dan akhirnya menjadi semakin parah, kalau perlu kita akan sampai terubah parlimen tu. MKT putuskan sampai terubah parlimen. Terus sekarang memang ada. Kalau ubah parlimen lagi 2 tahun macam mana? Lama lagi lah. Nampak? Kena ingat kan, sekarang ni kuasa berubah parlimen ni kuasa tuanku. Tuanku tak nak parlimen dibubarkan. Maknanya Datuk macam nak berkesa tarik terus saya nak nampak keabsahan kat PN ni memang sepatutnya kena tarik Emre. Nampak memang kalau saya lah jadi Presiden UMNO hari ni, saya akan beritahu mulai 1 Mac itu hari saya dengar dah buat pengumuman tu, tapi ada yang menafikan, kata Presiden buat. Kalau sepatutnya kalau saya Presiden lah, saya akan cakap 1 Mac 2021 kalau ada ahli UMNO, pemimpin UMNO, MP UMNO masih lagi pegang jawatan dalam GLC, masih lagi pegang jawatan Menteri dan Timbalan Menteri, mereka tidak akan dicalonkan dalam pilihan raya akan datang. Full stop. Kalau buat macam tu, okey, nampak legitimate. Barulah semua orang akan ikut kata Presiden. Betul tak? Presiden baru je. Presiden ni besar tau. Dia berkuasa penuh. Memang kita tak nak Presiden tu salah guna kuasa atau bersifat kuku besi. Tetapi untuk kepentingan parti, kalau parti tu terus-menerus kena buli dengan Bersatu, dan kita bagi nyawa pada Bersatu ni untuk terus membunuh kita, bodoh kita ni. Betul tak? So kalau kita MT dah buat keputusan, tapi MP tak nak ikut, so apa pilihan Presiden ada? Dia kena tegas. Lebih baik dia jatuh dalam keadaan dia melaksanakan benda yang betul daripada parti tumbang kerana dia gagal melaksanakan benda yang betul. Ini bahaya. Tapi mungkin pandangan daripada kacamata Presiden ke lain pada kita kot. Kita serah pada kebijaksanaan dia. Kan? Tapi bila saya menentang kerjasama dengan Mahathir, dia boleh bersifat tegas. Tak bawa pun saya kepada jawatan kuasa disiplin, dia boleh pecat saya menggunakan kuasa yang ada kepada MT. Betul tak? Maknanya ada ketegasan di situ. So dalam keadaan sekarang tu, ketegasan itu lebih diperlukan berbanding dengan saya dulu. Kurang-kurang dulu saya nak mengelakkan daripada Mahathir menodai parti. Hari ni mereka ni lain. Mereka ni sudah dinodai oleh musuh parti, dan mereka nak bawa parti ni terjun ke longkang bersama dengan PPBM. Jadi wajarlah kalau Presiden nak memecat mereka ni atau menggugurkan mereka sebagai ahli parlimen. Kan? Kalau saya terus lantik penyelaras parlimen baru lah. Sebab dia tidak lagi mewakili BN. Dia tidak lagi mewakili kehendak parti. Kan? Macam Syahidan. Nak putuskan hubungan UMNO Perlis dengan UMNO Pusat.
Dia ingat parti ni bapak dia punya. Tapi dah U-turn balik lah besok lah. Betul lah, U-turn balik. Kita kena ingat. Terlajak perahu boleh bunuh. Terlajak kata binasa. Kita pun dah lama ni. Okey. Untuk bagi apa kesimpulan rumusan. Jadi saya mengucapkan selamat bersidang kepada perwakilan-perwakilan yang akan bersidang pada 27 bulan ni. Saya mendoakan semoga UMNO akan membuat ketetapan untuk menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional dan tidak akan bekerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang ke-15. Tapi yang paling penting sekali, perlu tarik diri daripada kerajaan PN. Biarlah kita jadi pembangkang sekejap. Tak rugi mana pun. Kan? Dan bila mereka ni dah kehilangan 43 kursi ni, 2 dah hilang, dia tinggal 41. Campur tolak Tengku Razali 40 lagi. So, kalau mereka hilang lagi 40 kursi, satu dunia tahu bahawa kerajaan ini walaupun sudah kehilangan 40 kursi, masih dilindungi dan masih berkuasa. So, biarlah dunia melihat kehancuran sistem demokrasi di Malaysia di bawah pemerintahan sedia ada.